Dalam video kali ni, kita akan lihat pula fungsi view. Okay, daripada controller kita pergi ke view dulu. Sebab buat masa ni projek kita belum melibatkan database. Jadi kita akan pergi tengok fungsi view dulu. Dan kita recap sikit. Mula-mula sekali tadi kita punya coding kita semua kita letak dalam kita punya route. Kemudian kita dah asingkan kepada directory dan sekarang ni kita nak cuba asingkan directory ni, controller ni kepada, kita nak asingkan daripada controller ni kita pass kepada view. Macam sekarang ni sangat tak praktikal kalau kita echo out semua ni. Jadi sekarang ni kita nak asingkan kita punya form ni masuk ke dalam dia punya view dia sendiri. Dan view dia, kita akan buat view di dalam folder resources, view. Dan dalam ni, kita akan buat satu folder baru dan kita namakan dia directory. Dan dalam directory ni, kita akan letak pula satu file dan nama dia kita namakan create.php. Nama ni bebas. Tak kisah kita nak letak apa pun. Dan nama dia kita tak boleh letak .php saja, kita kena tambah depan dia create.blade.php. Kemudian kita save. Dan sekarang ni macam mana kita nak pindahkan ke sini, cara dia kita cut kita punya coding ni daripada controller ni, kita masukkan ke create ni tadi. Tapi sebab create ni adalah fokus untuk view saja, kita tak perlu dah kita punya echo ni. Jadi kita padam. Yang mana belakang tadi kita ada yang ni semua kita padam. Kita tak perlu echo dah. Kita boleh terus tulis kita punya HTML kat sini. Dan kita save. Tapi sekarang ni macam mana kita nak linkkan daripada controller kepada kita punya view ni. Pada asal dia tadi daripada route kita asingkan letak ke directory dan directory controller, dan controller ni sekarang ni kita nak pointkan pula kepada kita punya view. Cara dia ada syntax dia macam biasa, kita pergi ke Laravel punya documentation dan cara dia adalah macam ni. Return view. Dekat sini, return view. Kita tak ada pass apa-apa lagi variable kat sini. Dan view ni, kita kena ambil view, kemudian kita letak nama folder kita, macam ni directory. Dan kita dot, maksud dia kita nak dot. Lepas dot ni, maksud dia kita nak baca dalam folder ni file bernama create. Jadi kat sini kita tulis create saja. Tak perlu .blade.php, tak perlu. Kita just letak create je. Nanti Laravel akan automatic dia kenal dah. Maksud dia, ini kita dapat translate dalam folder directory dan nama file dia create. Jadi sekarang kita save. Dan kita cuba dulu tengok jadi ke tak. Create ni. Nampak? Sama, hasil dia sama. Sekarang ni, kita cuba je. Kita cuba tengok rename ni. Kita nak tahu kita pointing kepada benda yang betul tak? Betul tak? Ini point ke sini kan? Sekarang ni kita cubalah. Kita cuba boleh. Form directory. Dan kita cuba refresh balik. Keluar tak? Nampak ni keluar ni. Kalau keluar ni maksud dia betul lah. Kita dah point kepada file view yang betul. Nampak kita dah berjaya dah. Kita dah berjaya asingkan view. Tadi view pun kita letak sini. Sekarang ni kita tak nak. Dalam controller ni kita nak asingkan view dia ataupun kita punya interface kita kepada view kita. Kita asingkan. Lepas tu kita hasilnya create.blade.php ni. Kemudian kita nak pindahkan juga kita punya
store ni, method store ni kita nak keluarkan juga, kita tak nak display dalam ni kan. Jadi cara dia sama juga dalam folder directory. Kita letak, kita buat satu file dan nama dia kita letak okay, kita letak nama samalah. Senang sikit kita nak manage projek ni kan. Okay, kita save, kita letak store.late.php dan okay, sama juga kita cut dan kita paste. Dan dekat sini kita tak perlu dah echo ni. Tetapi okay, yang ni sebab ini adalah orang kata PHP punya variable lah. Jadi kalau kita nak keluarkan dia punya nilai form tadi, kita perlu letak dalam dia special punya karakter. Tapi sebelum kita letak tu, kita save je dulu, kita test dulu. Okay, sekarang ni kita test form kita tadi jadi ke tak. Kita refresh dulu. Dan kita cuba submit, tengok jadi ke tak. Okay, dia kata page expired. Sebab apa? Kita cuba check tengok kenapa. Sebab okay, kat store ni kita tak pass ke store kita. Jadi cara dia sama juga. Kita copy, sini kita paste dan sini kita letak store dan kita save. Jom kita tengok, kita cuba tengok. Jadi ke tak kita punya ni form kita tadi. Kita refresh. Dan kita submit tengok. Okey, tak jadi lagi. Okey, sekarang kita check kenapa keluar page expired ni. Punca yang jadi expired tu, kita cuba check balik kita punya create. Dan okey, kita party kat sini. Sama juga isu macam sebelum ni. Isu dia adalah sebab token. Dan kalau dalam orang kata Laravel ni, bila kita dah asingkan ke dalam view, token ni kita tak payah guna ni dah. Kita tak payah guna ni. Kita boleh guna syntax dia alias CSRF. Which is CSRF. Dan kita save. Sekarang kita cuba balik. Kita back. Dan kita refresh. Kita cuba letak balik. Kita cuba submit. Dan okay, nampak ni. Kita dah berjaya ke page store. Ke apa dia ni. Kita punya store punya view. Tetapi dia keluar macam ni. Macam sebelum ni jadi. Tapi ini kenapa dia keluar macam ni. Okay, inilah. Kita bila masuk dalam view ni. Cara kita nak paparkan output dia. Satu, kita boleh guna echo. Echo ni pun boleh. Kita cuba dulu tengok echo boleh ke tak. Teori dia boleh. Dan kita cuba refresh balik. Okey, nampak dia tak boleh. Mungkin ada tersalah syntax. Tapi kita kena tambah PHP atas ni. Baru jadi. Kita cuba refresh balik. Tak jadi juga. Kita cuba check balik kod kita tadi. Okay, kita tambah PHP. Okay, salah syntax tadi. Kita cuba save. Dan kita cuba refresh. Okay, kita dah berjaya dah. Ini sebab kita tak ada breakpoint tadi. Okay, betul lah. Tadi kita masuk form ASD semua. Kita dah berjaya dah output sini. Dan
Tapi kalau kita guna Laravel ni, dia ada shortcut dia. Kita tak nak guna ni. Ini dia complicated. Jadi cara dia adalah kita padam semua ni. Kalau kita tak nak echo, tak nak guna fungsi echo ni, cara dia kita boleh guna curly bracket ni. Okay, kita wrapkan curly bracket ni dekat kita punya post ni. Dan sepatutnya hasil dia akan jadi hasil yang sama. Kita cuba tengok. Kita submit. Okay, nampak ni. Kita dah berjaya, output dia sama. Beza dia, kita tak perlu letak PHP tadi. Kita tak perlu buka PHP dan kita tak payah echo dah. Okay, nampak ni output dia benda yang sama. Jadi sekarang ni kita dah berjaya pindahkan daripada kita punya controller tadi, kita dah pindah ke kita punya view, file view. Mula-mula tadi, okay, kita recap sikit. Mula-mula tadi coding kita semua kita letak dekat kita punya route ni, web.php ni. Kemudian kita dah asingkan masuk ke kita punya controller. Dan daripada controller ni kita asingkan pula kita punya, orang kata kita asingkan kita punya view ke folder, ke file view dia sendiri. Jadi dekat controller ni nanti fungsi dia kita boleh buat logik saja. Dan dekat view ni kita nak paparkan kita punya interface kita untuk buat sistem kita. Dan itu saja untuk video kali ni. Kita akan jumpa lagi di video seterusnya.